Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Walaupun Datuk Azwan Effendi masih muda, tetapi pengalaman beliau di dalam menguruskan istiadat sudah hampir 18 tahun, sekaligus menjadikan beliau Datuk Paduka Maharajalela termuda di Istana Negara. Mungkin kalau bukan saya, mungkin orang lain jadi yang paling muda. Tapi bagi saya ini satu penghormatan yang begitu besar kepada orang muda. Kerana ramai orang kaitkan institusi raja-raja ini dengan mereka yang sudah agak berumur. Yang jadi ketua istiadat lazimnya yang dah berumur 60-70 tahun, yang dah tua. Tetapi apabila saya diberikan amanah sebagai Datuk Paduka Maharajalela untuk memimpin istiadat-istiadat penting negara, bukan hanya istiadat pertabalan, tapi istiadat-istiadat penting yang melibatkan kehadiran pemimpin-pemimpin dunia. Saya rasa itu satu pengiktirafan kepada orang muda. Jadi saya kena tunjukkan yang terbaik kerana saya bukan hanya mewakili diri saya, tapi saya juga mewakili orang muda. Sebenarnya ramai di kalangan orang muda yang boleh memberikan peranan yang terbaik kepada negara kiranya diberikan ruang dan peluang. Jadi itu yang seharusnya kita buktikan dan menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam kerjaya. Mungkin bukan sahaja di istana tetapi juga untuk pos-pos lain. Saya tengok macam sekarang ni jawatan-jawatan penting sebenarnya kita boleh berikan kepada orang muda. Bukan nak kata kita nak berikan semuanya kepada orang muda. Hikmah, kebijaksanaan mereka yang telah berumur masih kita perlukan, tapi saya berpandangan bahawa peluang perlu diberikan lebih kepada orang muda kerana masa depan negara bergantung kepada generasi muda. Kita nakkan masa depan negara kita akan sentiasa cemerlang, jadi daripada sekarang ini kita kena bagi peranan kepada orang muda. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Rehearsal lah dia. Beberapa kali, selalunya 2 kali macam tu lah. Tak lebih daripada 2 kali. Tapi saya tahu mesti orang nak tanya sama ada saya hafal ke tak hafal apa semua kan. Ya, sebenarnya tak mudah sebab bukan bab hafal tu tapi bab berdepan dengan raja-raja. Kadang-kadang ada pemimpin daripada negara luar macam Sultan Brunei. Raja-raja daripada negara Arab yang juga dipanggil sebagai tetamu istimewa dengan semua Perdana Menteri, dengan TYT, dengan menteri-menteri kabinet. Kira satu negara lah dengan live di TV. Memang bukan sesuatu yang mudah sebab bukan hanya kita kena ingat pertuturan tetapi juga pergerakan. Saya tak hafal sangat. Sebab kalau hafal nanti kalau saya tertinggal 1-2 perkataan nanti saya akan menggelabah dan panik dan sebagainya. Jadi saya hanya ingat gist je. Apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya tuturkan. Dan yang pentingnya kita kena tertib dan cermat dan kita kena sentiasa relax lah. Dan memang sebelum pertabalan memang saya punya pendekatan, saya selalu membuat persediaan untuk menguatkan dari segi kerohanian. Yang sunat apa semua tak boleh tinggal sebab itu bagi kita kekuatan. Sebab kalau kita silap maka akan rosaklah istiadat tu. Beliau perlu membuat kajian dan sedikit penyesuaian supaya adat di Istana Negara serta adat Istana Negeri disesuaikan sepanjang hari keberangkatan balik Tuanku. Persiapan tu sedang berjalan kerana sememangnya untuk kita adakan majlis-majlis sempurna keberangkatan balik Tuan Agong ini bukanlah sesuatu yang mudah, melibatkan banyak agensi, kementerian dan sebagainya. Sebagaimana kita menerima yang Tuan Agong, jadi kita mengadakan banyak majlis dan istiadat bid farewell, menyembahkan ucapan selamat berpisah dengan Tuan Agong. Jadi perpisahan itu hendaklah dimuliakan dengan taraf yang sesuai dengan seorang yang Tuan Agong. Kita bukannya nak berpisah dengan orang yang biasa-biasa ni. Kalau dengan cikgu kelas kita, kalau kita berpisah pun kita adakan jamuan, kita berikan hadiah di atas jasa dan sumbangannya kepada kita di waktu sekolah, apatah lagi seorang Tuan Agong yang telah mempunyai banyak jasa dan sumbangan selama tempoh 5 tahun. Tentulah kita kena muliakan, raikan perpisahan itu. Dan kali ini ianya tentulah merupakan perpisahan yang akan dibuat oleh kerajaan Malaysia. Tapi di Istana Negara malah lebih lagi kerana Tuanku bersemayam di sini. Kita begitu hampir dan begitu rapat dengan Tuanku. Bukan hanya saya tapi juga mereka-mereka yang lain. Tukang masak kita, pegawai-pegawai keselamatan, pemandu, pelayan-pelayan yang memang setiap hari bersama dengan Tuanku. Jadi ianya memang merupakan satu detik yang kita akan terasa dan sedih. Tetapi di Istana Negara ini kita sentiasa mendaulatkan institusi. Yang di-Pertuan Agong akan bertukar ganti. Yang pentingnya institusi itu akan sentiasa kekal dan institusi itu akan sentiasa kita daulatkan. Jadi kita bukan hanya perlu siap untuk majlis keberangkatan balik Tuanku pada 30 Januari, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu membuat persediaan dan persiapan rapi untuk keberangkatan yang Tuan Agong yang ke-17 pada 31 Januari. Jadi 2 persiapan itu kena buat serentak dan selain itu banyak lagi majlis-majlis lain yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan sebelum Tuanku berangkat balik ke negeri Pahang sebagai Sultan Pahang. Ada majlis jamuan negara, perpisahan, ada juga majlis lain lah, jamuan teh dan sebagainya.